media sosial yang kita tak tahu dia punya latar belakang dia. Okey, cikgu mula-mula pada malam ini cikgu nak kongsikan dulu bahan yang lain dulu. Sebelum kita nak lihat dulu apakah bahan yang cikgu nak kongsikan dengan kamu. Okey, minggu sebelum ni cikgu ada bincangkan dengan kamu tentang, cikgu pasti kamu ingat apa yang kita bincang ialah tentang ayat pasif, ayat aktif. Cikgu harap kamu semua ingat. Dan minggu ini kita cuba sedikit kita membuat kita mengulang kaji tentang kita mengulang kaji ayat tunggal menjadi ayat majmuk. Kelas, kamu nampak tak cikgu punya skrin sekarang? Para pelajar nampak tak skrin cikgu? Nampak Nampak arahan je. Okey. Nampak okey. Okey, kita sekarang ni kita macam ingatkan balik tajuk-tajuk ni kamu pernah lihat dalam semasa tiga tempat kamu pernah menjawab soalan-soalan ni, tapi ini sebagai ulang kaji kita. Okey, yang soalan praktis nombor 9 ni kita bincangkan dulu ialah sambungkan ayat-ayat tunggal yang berikut supaya menjadi ayat majmuk tanpa mengubah maksud asalnya. Kita nak sambungkan ayat-ayat tunggal menjadi ayat majmuk. Okey, dan di kat sini apa yang dinyatakan di sini ialah Encik hendak menaiki komputer. Encik hendak menaiki teksi. Okey, siapa boleh jawab soalan yang pertama ni? Siapa boleh menjawab soalan yang pertama? Encik hendak menaiki komputer atau teksi? Atau teksi. Encik hendak menaiki komputer atau teksi. Okay. Kita lihat jawapan. Okey, Encik. Okey, kamu tengok sini. Encik hendak menaiki komputer atau hendak. Kamu tambahkan perkataan hendak kat sini. Atau hendak menaiki teksi. Okey, atau hendak menaiki teksi. Okey. Soalan yang kedua, Puan Laila menghidupkan enjin kereta. Puan Laila memandu keretanya. Puan Laila menghidupkan enjin kereta lalu memandu keretanya. Okey, memandu keretanya. Puan Laila menghidupkan, dia mula-mula dia hidupkan. Lepas itu dia pandu kereta dia. Okey? Betul. Puan Laila menghidupkan enjin kereta lalu memandu kereta. Okey. Okey, kita pergi kepada soalan yang ketiga. Kami bertunggus lumus untuk menyiapkan kerja itu. Kami akhirnya keletihan. Kamu tengok betul berhati-hati Mula-mula dia, kamu tengok sini, mula-mula dia bertunggus lumus, dia bekerja betul teruk dia kerja. Lepas itu, akhirnya dia keletihan. Siapa boleh jawab soalan? Kami bertungkus lumus untuk menyiapkan kerja itu dan akhirnya keletihan. Dan akhirnya keletihan. Okey. Ada lagi jawapan daripada sesiapa? Ada lagi sesiapa nak memberi jawapan dia?
seeloknya kamu bila dah buat tu, tulis dalam buku latihan kamu sebabnya kamu boleh buat buat orang kaji kamu dah tulis, lepas tu kamu lihat apakah kelemahan kamu. Kat situ kita sebab itulah bila bahasa kita kena tulis. Bila kita tulis, kita tahu apakah kelemahan kita dan apakah kita punya kekuatan kita. Okey, kita tengok jawapan Kami bertunggus-tunggus untuk menyiapkan kerja itu sehingga sehingga kami akhirnya keletihan. Okey, cikgu harap kamu nampak bagaimana penggunaan sehingga di sini. Sehingga di situ Okey, kita okey, yang ni kita cuba. Yang ini kita cuba yang ada 4 soalan juga Kamu cuba soalan ni. Rosnah masuk ke dalam bilik darjah. Dia dimarahi gurunya. Dia kelewatan. Ni ada 3 ayat tunggal. Kamu kena gabungkan menjadi ayat majmuk. Dekat sini sebelum kamu nak apa, kamu tengok sini ada perkataan yang kamu kena masukkan kat sini tu. Pada awal sebelum Rosnah ni kamu kena. Ayat 3 ayat tunggal dijadikan sebagai satu ayat majmuk. Siapa boleh menjawab soalan praktis 10 nombor 1? Setelah Rosnah masuk ke dalam bilik darjah, lalu dia dimarahi gurunya kerana dia kelewatan. Setelah Rosnah masuk ke dalam bilik darjah, lalu dia dimarahi oleh gurunya kerana dia kelewatan. Cikgu nak tengok jawapan daripada kawan kamu pasal tak nampak cikgu kat sini. Cikgu kena buka Google Meet ni, barulah cikgu nampak jawapan daripada kawan kamu Sekejap Cikgu tak nampak dia punya jawapan di situ. Tak ada jawapan sekejap. Okey, tak apa. Terima kasih sekejap. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya Seterusnya, okey, yang ni kita kita dah selesai kat sini. Kita dah buat yang ni Cikgu nak pergi kepada okey, kamu tengok sini soalan kat sini kita sekejap Okey, kamu lihat kat sini. Lihat dekat soalan kat sini ialah pisahkan ayat majmuk yang berikut menjadi ayat tunggal tanpa mengubah maksud asalnya. Pisahkan, dipisah pula. Tadi kamu dah gabungkan. Sekarang ni kamu kena pisahkan pula. Okey, kamu lihat kat sini. Sementara menunggu suaminya pulang, Zifah menjahit kain. Ini adalah ayat majmuk. Siapa boleh cuba
Praktis ke-14. Cikgu nak cuba. Cuba. Sifah menunggu suaminya pulang. Sifah menjahit kain. Sifah, okey, menunggu suaminya pulang. Sifah menjahit kain. Okey, kita lihat jawapan Betul. Kamu tulis itu Sifah, okey, dia kamu buat dua, betul lah. Sifah menjahit kain. Sifah menunggu suaminya pulang. Betul? Bagus? Terima kasih cikgu. Okey. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua Salasiah belum berjumpa dengan Hajah Uswa sejak beliau balik dari Mekah. Ini adalah ayat majmuk. Kamu kena pisahkan menjadi ayat tunggal. Tulis dalam buku latihan tu. Tulis buku latihan, nanti kamu dapat kenal pasti macam mana kamu nak buat ayat tunggal. Okey. Siapa boleh menjawab soalan yang kedua? Cikgu, cuba Cuba. Salasiah belum berjumpa dengan Hajah Uswa. Satu lagi, Salasiah balik dari Makkah. Salasiah balik daripada Makkah Salasiah, okey, kita lihat okey. Salasiah belum berjumpa dengan Hajah. Beliau balik daripada Makkah. Kamu boleh buang ni beliau. Kamu kata tadi Salasiah Yang tu pun boleh juga. Salasiah boleh tak? Kamu letakkan Salasiah mesti boleh. Kamu nak ganti beliau pun boleh. Letak Salasiah pun boleh dan letak beliau pun boleh. Okey? Betul? Okey, kita teruskan maknanya kepada maknanya apa? Saya? Maknanya kalau letak kata ganti nama pun okey lah. Kata ganti nama pun okey juga boleh. Okey, terima kasih. Okey. Sebabnya kenapa? Sebabnya soalan tu dia kata ayat majmuk ditukarkan kepada ayat tunggal. Dia tak nyatakan tentang penggunaan kata nama ke atau kata, dia tak kata. Cuma buat dua ayat, cuma buat ayat tunggal itu saja. Boleh Okey. Boleh. Okey, kita pergi kepada soalan yang terakhir untuk ni lepas ni kita pergi kita buat bahan lain pula. Okey, sejak saya kembali dari Jepun, belum saya berjumpa dengannya. Cikgu nak cuba? Boleh, silakan. Saya kembali dari Jepun, saya belum berjumpa dengannya. Okey, saya kembali dari Jepun, saya belum berjumpa dengannya. Okey. Okey, betul. Saya kembali dari Jepun, belum saya. Okey, kamu boleh ataupun kamu tulis belum saya berjumpa dengannya. Saya belum berjumpa. Yang tu pun boleh diterima. Okey, saya berjumpa dengannya. Boleh Okey. Kamu faham Kamu boleh gunakan belum saya ataupun saya belum berjumpa. Okey, ada sebarang soalan?
sebelum kita pergi kepada latihan yang lain? Tak ada cikgu. Tak ada okey. Okey, kita buat sedikit yang ini. Okey, ini soalan tentang kenal pasti subjek dan predikat yang lengkap bagi setiap ayat yang di bawah ini seperti berikut Okay, kita lihat kat sini, kamu lihat kat sini, cikgu bagi satu contoh dia. Di kampung Narinang mereka tinggal. Di kampung Narinang mereka tinggal. Kita nak tahu manakah dia punya subjek dia dan mana pula dia punya predikat dia. Kita nak lihat. Subjek dia ialah mereka. Mereka ialah subjek dia. Okey. Manakala dia punya predikat ialah tinggal di kampung Narinang. Mereka ialah subjek. Mereka subjek, tinggal di kampung Narinang ialah dia punya predikat dia. Yang ni kamu kena faham betul-betul sebab apa? Dari segi struktur ayat kita kena tahu manakah dia punya subjek dan manakah dia punya predikat dia. Okey? Okay, kita pergi kepada soalan yang kedua. Soalan kedua. Okay, sedang hujan lebat sekarang di sana. Okay, siapa nak cuba soalan nombor 2 ni? Cikgu nak try? Boleh, cuba. Subjek hujan lebat. Predikat dia sedang sekarang di sana. Sedang sekarang di sana. Okey, kita lihat jawapan ni. Subjek dia ialah hujan sedang lebat sekarang di sana. Sedang lebat sekarang di sana. Kamu tengok sini, lebat ni dia menunjukkan tentang hujan. Tapi yang perkara yang pokok kat sini ialah dia punya hujan ni kat sini. Hujan tu ialah dia punya perkara pokok. Hujan ialah subjek, sedang lebat sekarang di sana. Kita cuba yang terakhir sekali. Yang ni kalau cikgu dah tekan. Okey, kita dah selesai ni. Cikgu dah ulang kaji dengan kamu, iaitu tentang tata bahasa sedikit sebelum kita pergi kepada soalan yang kita dah cikgu dah hantar kepada kamu. Okey, kita lihat kat sini. Okey, sekejap cikgu nak cikgu nak bukakan bahan tersebut. Okey, sekejap. Okey, sekejap cikgu nak tuliskan dia punya jawapan di sini. Kita nak kongsikan dengan kamu sebelum kita bincang tentang isu ni. Hari ni cikgu akan macam, sebenarnya cikgu ajar ni sebenarnya jadi mentor, bukan sebenarnya cikgu sebab dengan pelajar sebagai mentor kamu, mengajar kamu bahasa Melayu, mentor kamu saja. Okey. Okay, kita lihat kat sini. Okey, sekejap kamu bagi masa cikgu. Sekejap Okey, sekejap cikgu dah kongsi tadi dalam kita punya sekejap cikgu nak lihat yang mana yang cikgu dah kongsi tadi. Sekejap sebab hari ni slow sangat pula. Okey. Okey, kamu boleh sekejap
Okey, kamu dengar yang ni, kita bincang yang ni. Lebih 60% daripada golongan belia berusia 18 hingga 25 tahun yang dikaji di negara ini dikesan menghabiskan masa lebih 5 jam sehari untuk melayari internet, terutama bahan berunsur hiburan. Ketagihan itu dikesan menyebabkan mereka mengalami gangguan psikologi hingga boleh menjejaskan kawalan impas diri apabila seseorang menjadi terlalu akrab dengan internet. Selain itu, mereka juga mudah mengalami kemurungan dan masalah kesihatan berikutan tindakan mengurangkan masa tidur serta rehat yang cukup. Kajian Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia dan Universiti Utara Malaysia terhadap 2007 responden dari seluruh negara turut mendapati majoriti mereka menghabiskan masa dengan aplikasi WhatsApp dan Facebook. Ketua Jabatan Teknologi Multimedia, Pusat Pengajian Teknologi Multimedia dan Komunikasi UUM, Dr. Muhammad Sobi Ishak berkata sebahagian besar responden berisiko mengalami simptom kertahan berpunca daripada ketagihan laman rangkaian sosial seperti Facebook, WhatsApp, WeChat, Instagram dan YouTube. Katanya masalah itu diburukkan lagi dengan kemajuan teknologi telefon pintar dengan pelbagai aplikasi baharu termasuk permainan cyber Pokemon Go yang boleh mengakibatkan individu berkenaan mengalami masalah kesihatan mental seperti tekanan perasaan, keresahan dan kemurungan. Seringkali menggunakan teknologi ini untuk tujuan leisure lah, entertainment ataupun hiburan gitu. Di mana kebanyakannya menggunakan untuk menonton movie, filem, menonton drama dan juga permainan lah video ataupun permainan internet dalam talian. Jadi situasi ini sebenarnya dia memberikan satu ruang kepada mereka untuk mudah dipengaruhi oleh ketiga-tiga bentuk hiburan ini. Jadi dengan penguasaan oleh elemen hiburan ini kepada mereka, maka inilah yang kita timbangkan bahawa masyarakat kita ini akan lalai dalam melaksanakan hal yang sepatutnya disebabkan oleh elemen-elemen teknologi ini yang tidak dikuasai, difahami dan dikawal dengan baik. Okey, kita dah selesai di situ Okey, kita pergi kepada kamu dah lihat dari segi audio tadi, dari segi audio dan apakah yang diperbincangkan oleh ada seorang pensyarah daripada Universiti Utara Malaysia. Dia apakah komen dia tentang penggunaan media sosial. Dan kamu lihat pada soalan kat sini, soalan ialah hasil daripada kajian Global Stand didapati lebih daripada 72% penggunaan media sosial di Malaysia merupakan sebagai pengguna tegar. Pengguna tegar maksudnya ialah pengguna yang tidak boleh dipisahkan dengan media sosial. Dan mereka ini mempunyai ketagihan dalam media sosial, terutamanya mereka terlalu bergantung kepada telefon pintar. Dan media sosial yang selalunya digunakan oleh rakyat Malaysia ialah contohnya ialah Facebook sebanyak 79%, Twitter lebih kurang 5% dan YouTube lebih kurang 4%, dan Instagram sebanyak 3%. Daripada petikan akhbar ataupun daripada apa yang kita dengar tadi, kajian daripada universiti itu mengatakan bahawa masyarakat kita ni lebih gairah dan begitu obses sekali terhadap media sosial berbanding dengan masyarakat di negara-negara maju. Dan ini disebabkan, ini bermakna setiap 10 minit atau kurang rakyat akan melihat ataupun mengintai telefon pintar mereka. Dan ini adalah satu ketagihan bukan sahaja melanda kepada para remaja, tetapi kepada kanak-kanak
dan juga berjangkit dan berjangkit ke atau telah menjadi satu bencana sebenarnya kepada golongan yang lebih berusia. Ini adalah perkara-perkara yang sebenarnya media sosial ni bukan hanya skop dia kepada remaja, kanak-kanak, tetapi juga ianya juga ianya juga telah mempengaruhi golongan yang lebih berusia. Sebab itulah apabila kamu berada dalam media sosial, kamu kena berhati-hati kerana media sosial tu kamu tak tahu siapakah orang yang berada dalam media sosial dan siapakah dia punya yang dikatakan sebagai pemangsa dan dia akan mencari mangsa dalam media sosial. Dan kita sebagai warga negara Malaysia, kita kena berhati-hati sebabnya pemangsa kita tu ataupun kita jadi pemangsa ataupun kita ni jadi pemangsa pemangsa ataupun jadi mangsa. Sebabnya kita punya pengguna dalam media sosial tu terdiri daripada pengguna daripada seluruh negara, dari seluruh dunia sebenarnya. Bukan hanya di Malaysia. Sebab itulah kita kena berhati-hati tentang penggunaan media sosial. Okey, dan kita apa yang kita nak bincang pada malam ini? Tajuk perbincangan kita pada malam ini ialah apakah peranan ibu bapa untuk mengawal penggunaan media sosial bagi anak-anak yang masih bersekolah. Cikgu nak kamu sila tuliskan tajuk karangan tersebut. Cikgu nak kamu tulis sekarang tulis sekarang dalam kamu punya buku latihan, tuliskan dia punya tajuk karangan. Dan dalam masa, insya-Allah dalam masa setengah jam ni kita akan bincang kita akan bincang dia punya rangka dia, permulaan dia dari segi pendahuluan dia, dan kita akan pergi daripada satu isi ke satu isi, daripada huraian ke huraian, daripada contoh ke contoh, dan sehinggalah sampai kepada pendahuluan. Cikgu harap kamu salin sekarang. Selepas kamu dah salin, beritahu cikgu dan kita akan terus bincang tentang tajuk tersebut. Beritahu cikgu kalau dah salin. Okey, cikgu beranggapan semua dah salin Cuma yang ni saja tajuk dia adalah huraikan peranan ibu bapa untuk mengawal penggunaan media sosial bagi anak-anak yang bersekolah. Yang ni ialah penggunaan media sosial. Okey, cikgu nak kita nak bincang daripada mula je kita pergi kepada dia punya soalan dia. Dia punya rangka dia kita bincang dulu. Okey. Siapa boleh baca dia punya tajuk kepada cikgu? Cikgu nak type kat sini. Siapa boleh baca kan? Kelas boleh bacakan kat cikgu? Peranan apa? Peranan ibu bapa. Okey, teruskan. Untuk mengawal penggunaan media sosial. Untuk mengawal media sosial. Okey. Penggunaan media sosial. Mengawal penggunaan media sosial, okey. Bagi anak-anak. Okey, bagi anak-anak yang masih bersekolah. Anak-anak bersekolah. Terima kasih. Yang bersekolah. Kita lihat macam mana kita nak bincang
Okey, mula-mula kita pergi kita nak bincang dulu tentang dia punya pendahuluan pendahuluan. Okey, pendahuluan dia, macam mana kamu nak tulis dia punya pendahuluan? Kamu nak cerita apa? Kamu boleh cerita tentang penggunaan. Kamu boleh kata di sini, jangan cerita tentang dia punya cara-cara mengawal tak, jangan penggunaan media sosial penggunaan media sosial di kalangan anak-anak. Kalangan anak-anak. Kenapa, kat sini cikgu nak boleh bagikan satu persoalan. Kenapa mereka menggunakannya? Cikgu bagi soalan supaya kamu jawab soal menggunakannya. Lepas itu bilakah tahap penggunaannya yang paling tinggi ketika ini, paling tinggi. Ini pendapat kamu. Lepas itu apakah fungsi media sosial? Media sosial. Media sosial, apakah dia punya fungsi dia? Yang ni cikgu bagi persoalan. Cikgu buka minda kamu supaya kamu berfikir macam mana kamu nak tulis pendahuluan dia. Bagaimana? Ini dia punya pendahuluan dia. Cikgu harap semua tulis tuliskan tuliskan dalam buku latihan kamu. Lepas itu kita pergi kepada isi dia. Kita pergi kepada isi dia. Isi-isi penting. Isi-isi penting. Isi-isi penting dan nombor 1 ni cikgu macam mana kita nak buat ni. Nombor 1 ialah kamu kena tulis dia punya isi dulu. Apakah isi dia? Lepas itu dia punya huraian. Huraian kamu boleh nyatakan soalan-soalan, persoalan dia ialah contohnya ialah mengapa? Mengapa? Ataupun soalan-soalan kamu, yang ni cikgu bagi soalan lepas kamu fikirkan. Bagaimana? Contoh cikgu. Saya lepas tu contoh je. Contoh betul. Lepas tu contoh. Di bawah ni contoh. Yang ni ialah dia punya contoh dia. Contoh. Lepas itu yang bawah sekali ialah dia punya penegasan dia. Kamu tulis dulu. Tuliskan dulu isi dia dalam kamu punya buku latihan ataupun dalam komputer kamu, tulis di situ. Bila kamu dah selesai tulis isi dia dulu, itu kamu bacakan kepada cikgu. Bukan isi kamu yang pertama. Apakah isi kamu yang pertama? Sekejap. Sekejap. Cikgu nak tengok ada apa-apa.
Okay, kamu boleh cuba bagikan Cikgu isi yang pertama. Menghadkan penggunaan telefon bimbit kepada anak-anak. Okey, menghadkan sekejap ibu bapa perlu menghadkan penggunaan telefon bimbit. Okey, menghadkan penggunaan di kalangan anak-anak di kalangan yang ni okey, kalangan anak-anak. Cikgu menghad ke tu salah je ke? Menghad ke cuba ulang balik. Salah eja kesalahan eja. Mengehadkan. Mengehadkan. Okey, mengehadkan. Mengehadkan. Okey. Terima kasih. Begitu. Cikgu satu lagi. Maaf Ada cikgu. satu lagi. Ibu bapa jauh kata majmuk. Oh, jauh. Betul. Okay. Bagus. Okey, lepas itu kita pergi kepada mengapa. Bagaimana ataupun bagaimana kamu boleh katakan bagaimana ibu bapa boleh menghadkan penggunaan telefon bimbit di kalangan anak-anak. Tapi kamu kena nyatakan dia lebih fokus kepada media sosial, menghadkan menghadkan penggunaan media sosial sebenarnya menghadkan penggunaan media sosial, menghadkan penggunaan media sosial sebenarnya tajuk dia adalah tentang media sosial. Media sosial di kalangan bagaimana kamu nak huraikan kat bawah ni? Macam mana kau soalan bagaimana? Siapa boleh bantu cikgu? Cikgu kalau jual waktu ni ke? Boleh kamu okey, boleh. Itu idea bagus Cuba baca Cuba bacakan jawapan kamu. Ibu bapa membuat jadual waktu. Membuat jadual waktu yang sesuai. Okey. Untuk penggunaan media sosial. Untuk penggunaan media sosial. Okey. Mengapa dia kena hadkan? Mengapa dia kena menghadkan? Supaya anak tidak terlalu nomofobia terhadap internet. Okay, supaya anak terlalu. Okey, supaya anak-anak mereka tidak apa? Tidak terlalu nomofobia terhadap internet. Macam mana ejaan nomofobia? N-O-M-O Phobia. F-I-A. F-O-B-I. Phobia, yes. Ya, okey. Apa maksudnya nomofobia tu? Macam tidak terlalu meluangkan masa dengan telefon bimbit. Macam dengan internet lah. Okey. Yes. Okey, maksudnya dia tidak obses sangat lah. Betul Dia tidak obses sangat lah. Maksudnya dia tidak leka sangat terhadap internet. Okey, terima kasih. Jadi supaya anak mereka tidak nomofobia terhadap internet. Media. Ini media sosial lah. Media sosial. Okey. Lepas itu contoh dia. Macam mana contohnya kamu nak tulis? Contoh dia. Kamu kena bagi contoh lah supaya tujuan contoh ialah untuk menerangkan kepada
pembaca supaya dia faham lagi. Contohnya hanya membenarkan anak-anak melayari Hanya membenarkan anak-anak menggunakan media sosial membenarkan anak-anak melayari media sosial. sosial. Lepas tu Cikgu, kalau macam kita bagi had waktu tak apa kau? Contohnya pada macam 2 jam sahaja kau, 5 jam kau. boleh, tak ada masalah. Boleh. Itu idea yang okey, tak ada masalah. Melayari internet dengan boleh. Hanya membenarkan anak-anak melayari media sosial Selama 4 jam sahaja. selama 4 jam. Selama 5 cikgu. 4 jam sehari 4 jam sehari tu. Boleh? Okey. Kamu kena contoh tu kamu kena beritahu dengan jelas supaya orang faham bila dia baca Boleh. Yes. Contohnya boleh anak-anak boleh, terutamanya anak-anak boleh melayari media sosial iaitu membuat kerja rumah dan membuat perkara yang berfaedah lah cikgu. Buat perkara yang boleh. Yang tu cikgu tulis ni. Maksud kat sini ialah anak-anak digalakkan menggunakan media sosial berkaitan tentang pelajaran mereka, pelajaran dan pendidikan, tentang berkaitan pelajaran dan pendidikan. Okey, yang ini cikgu agak kamu nampak kat situ sekejap. Okey. Okey. Kita teruskan kepada penegasan. Macam mana kita nak tulis penegasan pula? Siapa boleh bantu cikgu dalam penegasan? Keras, boleh bantu cikgu dalam penegasan? Izahatnya. Okey. Izharnya, macam ni izharnya? IS? IZ. Okey. HAR. NYA. Izharnya, okey, teruskan. Izharnya apa maksud dia? Izhar dia apa maksud dia? Macam itulah dia punya penegasan. Okey, penegasan. Okey. Teruskan. Tempoh untuk anak-anak melayari media sosial. Okey, tempoh anak-anak. Anak-anak melayari media sosial. Okey, media sosial. Perlu dihadkan oleh ibu bapa. Oleh ibu bapa, okey. Untuk mengelakkan implikasi negatif. Okey, untuk mengelakkan implikasi negatif. Okey, negatif. Okey, dia apa tadi? Media sosial
menular dalam diri anak-anak. Okay, cuba kamu kuat sikit, aku tak dengar. Apa nak? Media sosial? Menular, implikasi Menular. negatif media sosial menular dalam diri anak-anak. Dalam diri anak-anak. Okey. Kita lihat kat sini, izharnya tempoh anak-anak melalui media sosial perlu dihadkan oleh ibu bapa untuk mengelakkan implikasi negatif menular dalam diri anak-anak. Okey. Okay, kita dah selesai isi yang pertama. Isi yang pertama. Okay, isi yang pertama kita dah selesai di situ. Cikgu harap kamu nampak. Kita pergi kepada isi yang kedua. Isi yang kedua. Okay, siapa ada carangan untuk isi kedua, bagaimana kita, apa yang kita yang perlu dilakukan oleh yang perlu dilakukan oleh ibu bapa, apa yang perlu dilakukan? Kalau mengawasi penggunaan media sosial? Okey, mengawasi ataupun ibu bapa perlu mengawasi penggunaan media sosial. Okey, penggunaan media sosial, media sosial di kalangan anak-anak, di kalangan anak-anak. Okey, dah kita dah selesai kat situ. Okey, lepas itu bagaimana kita nak menguasai, soalan cikgu? Bagaimana kita nak menguasai huraian? Bagaimana kita nak mengawasi penggunaan media sosial? Apa yang kita perlu lakukan untuk mengawal dia? Apa yang kita lawan? Sebabnya telefon berada kat anak-anak. Macam mana pula ibu bapa nak mengawal media sosial? Sebabnya telefon dekat anak mereka. Apa yang kita kena buat? Ya, saya? Apa yang kita kena buat? Di dalam konteks ini. Okey, dalam konteks ini, ibu bapa haruslah. Ibu bapa haruslah. Ibu bapa haruslah memeriksa telefon bimbit, memeriksa telefon bimbitnya, memeriksa telefon memeriksa telefon, telefon bimbit, anak-anaknya, yang itu ialah bagaimana kita memeriksa. Lepas itu kenapa kita kena lepas tu soalan dia itu ialah bagaimana lepas tu apa yang cikgu beri soalan, apakah yang dibuat oleh selain daripada periksa, apa lagi yang kamu fikir untuk nak memantau dia punya penggunaan dia? Apa yang kena kamu buat? Adakah kamu nak letak aplikasi kita dalam dia punya telefon ke? Boleh ke? Macam menyekat lah masa sawang hok. Untuk berfaedah tu. Macam mana menyekat? Menyekat? Menyekat ke macam ni? Macam ke dia ada hok family link tu? Maksud ataupun kamu boleh kata macam tu, kamu meletakkan ataupun kamu dipanggil sebagai memuat turun. Memuat turun. Memuat turun apa? Apa yang kamu buat kalau kamu sebagai ibu apa? Memuat turun apa? Kalau kamu sebagai ibu apa lah, kamu nak semak kamu punya anak kamu, apa yang kamu nak buat turun? Sebabnya telefon tu berada dalam tangan anak kamu. Apa yang kamu kena turun? Apa yang kamu kena letakkan?
Okay, contohnya kamu kena. Okay, boleh baca? Apa kamu kena buat turun? Okay, kamu boleh macam contohnya, kamu boleh memuat turun aplikasi, aplikasi pemantauan. Pemantauan dalam telefon anak-anak. Okay, ini ialah apa yang muat turun ni. Lepas tu kan, apakah contoh-contoh dia? Contoh dia kamu kena bagi kat sini. Apakah contoh dia? Kelas, apakah contoh dia? Apakah contoh dia? Apakah contoh dia kamu boleh contoh dia kamu kena apa ni kamu kena mengelakkan contohnya kamu meletakkan aplikasi, cikgu dah tahu aplikasi apa meletakkan aplikasi yang menghalang kemasukan ke laman-laman yang tidak sepatutnya. Okay, itu dia, itu ialah apa dan mengapa. Dan akhir sekali ialah dia punya penegasan dia. Penegasan dia sini. Penegasan dia. Oleh itu kamu kata kamu boleh kata di sini, ibu bapa perlulah memainkan peranan dalam membuat pemantauan terhadap penggunaan media sosial di kalangan anak-anak. Yang ni kamu boleh teruskan kamu boleh teruskan buat di rumah. Yang ni adalah contoh yang cikgu dah kongsikan dengan kamu ialah peranan ibu bapa dalam bentuk karangan ini adalah sebuah karangan yang bentuk tidak berformat Okay, cikgu harap kat situ kita dah selesaikan dekat situ. Okay, dan kita last sekali yang terakhir sekali apa yang cikgu nak kongsikan dengan kamu pada malam ini pada malam ini ialah tentang peribahasa. Cikgu nak kamu nampak kat sini, ini ialah contoh-contoh. Ada banyak peribahasa yang cikgu nak kongsikan dengan kamu. Contohnya simpulan bahasa ialah abang angkat, lelaki yang telah diakui sebagai abang tetapi tidak mempunyai pertalian darah. Dan selalunya dalam menggunakan simpulan bahasa ni kamu kena tulis contoh-contoh ayat menggunakan simpulan bahasa. Contohnya ayat kat sini ialah Abidah mempunyai seorang abang angkat bernama Hamzah. Itu nombor satu. Dia gunakan ayat di sini. Okey, abang ipar ni kamu tahu, abang kandung kamu tahu. Lepas itu yang seterusnya yang bawah nombor 4 ni ialah abu angin. Abu angin maksudnya ialah telah sama sekali musnah. Musnah sama sekali. Kota